pada kerajaan Malaysia. Kita memang sokong, kita pun minta bantuan. Sekarang mangsa pun minta bantuan pada pihak kerajaan, pihak PDRM dan juga pada NGO-NGO wanita untuk support kepada mangsa. Mangsa ni adalah seorang mangsa cabul kepada warga asing. Okey. So sekarang ni saya bersama dengan mangsa, dan mangsa pun adalah seorang takut dengan orang lah. Bila kita macam tekan dia sikit, dia rasa takut. Okey. So anda boleh faham lah apa itu perasaan dia adalah. So anda pun kena boleh tahulah, takkan seorang wanita, seorang mangsa akan keluar dan mengatakan dia tak kena cabul. Itu adalah satu cerita rekaan lah. So saya berharap pihak PDRM dapat bantu dan untuk bagi keadilan untuk mangsa ni. Nama adik apa? Nama mangsa adik apa? Okey, nama adik ni adalah Ernie . So sekarang ni saya akan bagi kepada adik angkat. Adik angkat kan? Adik angkat pada mangsa untuk bagi sedikit clue dan insiden yang telah berlaku kepada mangsa. Selepas tu mangsa akan bagi tahu sendirilah. Okey. So sorry muka semua saya akan tunjuk. Muka ada tengok saya muka jugalah. Alright. So saya akan bagi nama adik, pendekkan nama jangan pendekkan lah. Cakap terus pada perkara lah. Okey, silakan adik. Okey, selamat petang semua. Kuat sikit lah. Selamat petang semua. Saya ni merupakan adik angkat lah kepada mangsa. Saya dah kenal dia lebih kurang 4 bulan lebih. Dan saya tahu keadaan dia macam mana. Dia seorang yang jenis macam mana. Seorang yang sangat gugup, dan kalau saya boleh kategorikan dia dalam kategori lembam. Minta maaf saya terpaksa cakap, walaupun dia tu saya sayang macam kakak saya sendiri dan macam kakak kandung saya. So saya rasa benda ni sangat, saya terkilan lah dengan apa yang berlaku sebenarnya. Sebab dengan keadaan dia yang macam tu, ada manusia-manusia yang dekat luar sana yang Brother Joe sebut sebagai warga asing tadi tu sanggup ambil kesempatan. Jadi saya harap benda ni boleh dipanjangkan. Maksudnya saya nak cari keadilan untuk si mangsa ni lah. Saya supaya benda ni tak berlaku lagi kepada orang lain. Saya dapat tahu berkenaan dengan insiden yang berlaku dekat dia ni. Selepas dia dah buat report lah. Sebelum tu dia tak berani nak cerita. Benda tu dah berlaku lebih kurang sebulan lebih lah. Dalam bulan puasa. Bila? 11 hari bulan 5. 11 bulan 5, okey. Ya. Tapi dia tak berani nak bagi tahu sebab dia rasa malu. Bila saya tanya dia balik, kenapa akak daripada awal akak tak cerita dekat saya? Dia kata akak malulah kalau orang tahu macam mana. Kalau dia fikir dia nak kerja, dia fikir dia nak cari rezeki halal. Dia fikir orang kata betul-betul pergi nak cari duit, nak cari nafkah. Bukannya nak orang kata nak seronok-seronok, nak suka-suka tak. So bila saya dapat tahu, saya kata akak tak boleh macam ni kak. Akak ini hak akak. Maruah akak. Betul, kita tak nak jaja maruah. Saya pun faham. Tapi kalau benda tu tak diketengahkan, tak dibuat report, benda ni akan berulang. Dan bukan pada dia saja. Akan datang pada... Saya cakap kat dia, lepas ni kalau akak ada anak, ada cucu, benda ni akan berulang kalau kita tak tegakkan keadilan sekarang. So saya nak minta sangat benda ni diketengahkan, dipanjangkan, supaya hak dia tu terbela. Ada keadilan untuk mangsa macam ni. Sampai bila nak senyap? Sampai bila? Itulah saya betul-betul harap, saya minta sangat pihak berwajib yang mana yang berkenaan campur tangan lah. Supaya benda ni dapat diselesaikan dengan baik. Maruah dia dapat terbela. Saya bercakap sebab saya tahu dia macam mana. Saya kenal dia macam mana. Alright. So adik rasa untuk minta bantuan daripada pihak-pihak bergerak untuk campur tangan untuk dapatkan keadilan lah. Ya, betul. Okey, so di sini anda perlu faham bila adik angkat kepada bangsa telah beritahu dengan rasa begitu berat hati dia untuk beritahu. So di sinilah kita nampak warga asing ini semua terlampau sangat mereka memanjat kepala kita orang, dan mereka buat cara-cara yang tak begitu sono lah.
Mereka tak respect pada kaum wanita negara kita. Saya sebagai rakyat Malaysia dan sebagai rakyat Malaysia ni, sebagai warga negara, saya tetap akan bela kepada setiap kaum wanita yang teraniaya di tangan oleh warga asing. Okay? So, saya berharap pihak PDRM dan kami juga memang sokong pada pihak PDRM untuk mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang buat kes macam ni lah. So sekarang saya akan dengan sedikit apa yang mangsa yang sebenar akan berkata, dan saya berharap untuk dapat keadilan yang betul bagi mangsa ni lah. Okey. Adik bagi tahu nama, adik bagi tahu adik punya nama, teruskan kepada cerita saja. Okey, jangan risau. Jangan takut-takut, cakap apa yang berlaku saja. Okey, kita bukan buat rekaan cerita, kita bukan buat apa. Ini adalah bela untuk adik, untuk adik teruskan kehidupan adik secara normal. Sebab ini satu fobia, satu fobia akan berlaku pada adik bila adik tidak dapat keadilan yang betul lah. Okey, jangan risau, kita sebagai rakyat Malaysia, kita tetap, dan suara rakyat selalu akan ada di belakang adik. Okey, so adik boleh cerita yang apa yang berlaku sajalah. Adik dah lepas sikit. Okey. Okey, so saya bagi kepada mangsa yang sebenar lah, untuk dia beri sedikit penjelasan lah yang telah dialami oleh beliau. Okey, Dik. Okey, nama saya Ernie. Kuat sikit, Dik, kuat sikit. Nama saya Ernie. Saya kerja sana daripada bulan 1. Mula-mula tu dia selalu panggil saya dekat office untuk teman dia makan lah. Boleh kuat sikit, Dik. Kuat sikit, takut dia tak ada. Mula-mula tu dia selalu panggil saya dekat office lah. Dia suruh pembantu dia panggil saya dekat office untuk teman dia makan lah. Bila saya masuk office, dia akan bagi apa-apa, buah ke atau makanan dia bagi separuh ke, berburak dengan dia ke. Kalau kadang-kadang tu wife dia dekat luar pun tak tahu dia macam tu. Dia panggil saya masuk bilik office macam tu. Tapi masa dia panggil dalam bilik, masuk bilik office dia, adik rasa dia ada macam something ke, atau adik ada dia punya pembantu dia cakap, bos suka sama awak. siapa pembantu dia? Ada pembantu dia yang kerja dekat situ kan, jaga situ. Ada warga negara ke atau warga asing? Warga asing tu. Warga asing jugalah. Warga asing Dia ada IC lah. dia ada IC. IC tu kita tak boleh cakap, adik, sebab kita IC tu kita tak tahu dia betul ke tak betul tu. Itu biar kita pihak So dia warga asing jugalah. Dia warga asing juga. Dia akan mengatakan bahawa bos dia Dia akan cakap dengan saya, bos panggil macam tu. Bos panggil lah. Kadang-kadang tu kalau busy, banyak customer, dia tunggu dah berapa minit tu tak ada, dia panggil orang ganti, saya pergi office. pergi office lah. So dekat office tu dia akan bagi adik makan ke semua lah. Kadang dia bagi makan ke, tak apa saya borak dengan dia ke. Macam Borak tu. pasal Sampai dia pasal habis kerja ke makan. atau pasal apa? Borak bila nak pergi jalan dengan dia ke. Oh, borak macam. Nanti bila PKP habis, kita pergi jalan-jalan, di sini, di sana. Okay. Selepas tu? Cakap je lah dengan dia, takkan kita nak marah dia kan, kita kerja dengan dia. So masa tu adik rasa apa? Adik rasa dia ni orang baik ke, atau ada something di sebalik ni yang dia panggil macam tu? Setelah ada something pun sebab dia punya pembantu ni pun dah bagi tahu dia suka dengan saya kan. Jadi kita dah agak dekat situ lah. So apa keputusan adik buat masa tu? Nak bagi tahu siapa ke atau dah? Saya tak beritahu siapa lagi. Waktu tu mula tu dia baru panggil kita teman dia makan kan. Semua dia panggil makan sekali dengan dia, borak ke kadang dia bagi ada apa ikan goreng ke apa ke, dia akan bagi. Kadang-kadang tu ada pembantu dia. Tapi selalulah. Kuat sikit sebab orang tak dengar sekarang. So apa seterusnya berlaku? Adik cerita saja apa yang berlaku saja. Satu hari tu, dah berapa kali tu, ada satu hari tu ada punya pembantu ni minta nombor telefon. Dia minta nombor untuk dia punya bos lah ni. Saya bagi. Minta nombor apa? Nombor telefon. You punya personal handphone number lah. Dia mau nombor untuk call. Untuk call, okay. Lepas tu? Lepas tu saya bagi. Ada dia call tak? Ada dia call. Dia call 10 hari bulan 5 tu lah dia call. Bulan puasa.
Okey, bulan puasa lah. Bulan puasa dia ajak saya pergi buka dekat hotel. Mana punya hotel tu? Mana punya hotel? Tak cakap lagi lah, dia tak confirm lagi. Dia ajak saya buka kat hotel, lepas tu tak payah balik. Tak payah balik lah. Terus pergi kerja lah maksudnya. Tak payah balik dari sana, tak pergi kerja. Macam tu lah maksudnya sebab buka kat hotel tak payah balik. Oh, dia panggil adik buka dekat hotel, lepas tu tak cakap hotel mana lah. Tak payah balik. Sebab dia tak tahu Tak payah lagi balik lah. hotel mana kan. Tidur sana, lepas tu sambung kerja besok pagi lah. Macam tu lah maksud dia. Alright, okay. So, apa yang adik setuju ke tak setuju masa tu? Saya bagi alasan lah. Macam tu saya bagi alasan tapi dia sebolehnya dia nak juga saya bagi. Jadi dia cakap tak apa, dia akan cari hotel dulu, dia bagi saya masa 1 jam untuk fikir. Lepas 1 jam, dia kau balik, saya tangkap lah. Tangkap lah. So, masa tu masih adik time waktu bekerja ke atau lepas waktu kerja? Waktu tu saya dah balik. Oh, yalah, waktu buka puasa kan. Okay. So, lepas tu apa jadi dah adik? Lepas tu, Isnin tu saya kerja macam biasalah. Time berehat tu yang saya keluar pergi depan tu pukul 10 ke macam tu lebih kurang. Kuat sikit adik. Lebih kurang dalam pukul 10 ke macam tu lah. Dalam pukul 10 lah. Saya keluar, mungkin saya ingat saya nak cari barang kan. Saya keluar ikut depan tu. Tapi waktu tu dia dalam kereta, saya tak tengok. Saya tak tengok pun dalam kereta. Bila saya dah jalan depan sikit, nampak dia. Damit lah dia panggil. Saya tengok, dia nak apa? Dia panggil masuk kereta. Saya dah duduk, tutup Apa pintu. kereta tu? Apa kereta tu? Kereta Hilux hitam. Highlight hitam lah. Siapa yang panggil masuk? Bos lah. Bos panggil masuk lah. Okay, lepas tu? Dah masuk, dah tutup pintu tu, dia terus jalan. Dia kata dia nak belanja saya makan. Dia pergi kat kedai mamak. Dah berhenti tu, saya cakap saya tak payah. Jadi dia pusing. Dia pergi kat satu kedai Bangladesh tu, beli makanan, capati ke apa tak silap saya dibungkus. Bulan puasa. Bulan puasa. Lepas tu? Lepas tu dia hantar saya pergi dekat Kota Raya punya Bujinah. Dia tanya dulu sebelum tu, boleh ke saya kerja dekat sana lah. Dia kata ikutlah, saya cakap kan. Sebab saya pun nak cepat-cepat turun daripada kereta tu, saya cakap ikutlah. Bila yang dia pegang? Oh, dia pegang tu time dalam perjalanan dekat area Kota Raya tu juga. Dalam perjalanan pergi ke Dalam perjalanan dari mana ke nak mana? Dari mana ke Kota mana? Raya. Daripada Pudu ke Kota Raya tu lah. Daripada Dobe Pudu. tu kan, dia pegang perut, Dia pegang perut lagi. dia pegang peha, Peha lagi. dia ramas-ramas tangan. Dia cakap dia suka dengan saya lah. Okey, ada boleh repeat apa yang cakap tu cepat sikit tadi. Dia cakap dia dah lama suka dengan saya. Dari macam saya mula lagi datang, dia ramas-ramas tangan. Okey, so sedikit cerita dia pasal ni yang mangsa dia pun takut-takut macam cakap ya. Okey. So si celaka ni dia daripada perjalanan daripada Pudu ke Kota Raya KL lah. Dia telah macam raba-raba peha dia, pegang dia. Pegang dia semua. So inilah yang bila warga asing menduduk negara kita, bila buat bisnes, lepas tu mereka nak tunjuk taring dia orang, mereka nak buat kerja-kerja macam ni. Satu daripada itu saya cakap, kita tetap akan bersuara, rakyat tetap akan bersuara untuk minta keadilan untuk adik ni. Adik nama apa? Sekali lagi apa cakap? Ernie. Adik Ernie ya. Dia ada janji juga. Ernie. Ernie lah. Dia ada janji dia nak bagi kedai kat Bukit Bintang, tapi dia minta saya, Kedai apa dia nak pergi? dia cakap dia nak buka satu outlet kat Bukit Bintang. Dia kata nak bagi saya jaga. Lepas tu dia kata nak bagi macam bonus ke apa 10k macam tu. Gaji berapa ribu. Tapi saya kena janji jangan beritahu dekat sesiapa lah. Tak apalah. Dia ingat dia boleh guna wang ringgit untuk untuk apa? Untuk beli maruah rakyat, warga negara Malaysia punya rakyat perempuan maruah dia boleh beli dengan wang ringgit Tak apalah. Kita akan jumpa di muka pengadilan lah. Dan saya berharap rakyat dapat tahu apa yang berlaku kepada adik ini. Tapi dalam masa terdekat adik dapat report polis kan, semua dapat kan? Dapat. So kita biarkan kepada pihak PDRM untuk buat siasatan. Dan adik ini hari ini kita buat ini live video ni bukan untuk condemn pada siapa atau bukan. Kita hanya nak minta keadilan untuk adik ini. Keadilan tu mesti tidak boleh mengatakan
tolong telitikan keadilan untuk adik ni, untuk dapat satu yang pihak bagi adik ni lah. Sebab ini adalah satu trauma. Okey, dia akan menjadi satu trauma untuk adik ni buat selama-lamanya. Okey. So kita sebagai rakyat Malaysia dan tim Brotherhood tetap akan support untuk kerja ini, dan kita akan bersama adik ni. Okey. So kita tak nak bagi peluang untuk warga asing untuk datang ke negara kita dan buat perkara macam ni lah. So adik kepada kawan-kawan nak cakap apa-apa tak sebelum kita nak off live ni? Saya nak mohon lagi sekali. Saya nak minta je sebaik pihak yang sepatutnya lah, yang berkenaan, tolong campur tangan, tolong tegakkan keadilan untuk kakak saya ni lah. Saya nak minta je sebaik itu saja. Supaya benda ni tak berulang. Brother Jom minta maaf. Supaya benda ni tak berulang. Saya takut itu je. Saya takut kemudian hari ni kita senyap. Hari ni tak ada orang yang nak bela dia, terus senyapkan diri. Saya takut setahun, 2 tahun, 10 tahun akan datang, berulang benda yang sama. Berulang, kemungkinan akan jadi pada anak cucu kita lah. Ya, betul. Bila warga asing dah masuk sini, dan mereka dah ada duit, mereka gunakan duit itu untuk beli maruah negara. Negara kita, maruah negara yang macam ni tak ada. Sebagai rakyat Malaysia, memang kita takkan sokong kepada mereka lagi, warga asing ni. So saya berharaplah pihak berkuasa, and then kita ada pada Menteri Wanita, harap tolong untuk supportkan adik ini untuk dapatkan keadilan bagi adik ini ya. Adik apa? Ernie. So apa-apa adik nak cakap lagi tak sebelum saya end video ni? So adik nak minta daripada pihak berkuasa untuk bantu adik ke, atau macam mana untuk teliti kes adik ke, untuk saya pihak berkuasa kan bantu saya untuk menegakkan keadilan ni lah. Betul je lah adik. Okay. So adik ni pun dah cakap. So buat masa ni kita juga saya boleh update. Saya akan update dalam video yang akan datang lah. So harap semua bersabarlah. Dan kita doakan